Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia bagi tahun 2020 pada malam yang berbahagia ini. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Tuan Puan ke majlis kita pada malam ini yang menandakan betapa penting dan signifikannya sambutan Hari Malaysia bukan sahaja kepada rakyat di Sarawak tetapi juga seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih saya ucapkan di atas keberangkatan Tuan Yang Terutama dan Tuan Puan. 16 September adalah satu tarikh yang amat simbolik dan bersejarah. Pada pagi hari ini 57 tahun yang lalu, almarhum Tengku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah mengisytiharkan pembentukan Persekutuan Malaysia. Sambutan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun adalah untuk mengingatkan kita bahawa pembentukan Malaysia tidak datang bergolek dalam sekelip mata. Sebaliknya, ia adalah hasil perjuangan rakyat dan pemimpin kita terdahulu yang mahu melihat lahirnya sebuah negara Malaysia yang merdeka dan bersatu padu. Semenjak detik pembentukan Malaysia, kita telah berjaya menempuh liku-liku cabaran sehingga menjadi sebuah negara yang bebas, berdaulat dan berkemajuan pada hari ini. Justru adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang setia dan cintakan tanah air untuk terus mempertahankan keamanan, keharmonian dan kemajuan yang kita kecapi selama ini. Saya percaya hari ini juga adalah hari yang cukup bermakna untuk Sarawak. Negeri Bumi Kenyalang ini telah menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia buat kali kedua berturut-turut. Sambutan yang diadakan di Bandar Sibu pada hari ini yang penduduknya terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan latar belakang sosial merupakan cerminan kepelbagaian rakyat Malaysia yang hidup secara aman dan harmoni di negara kita. Inilah lambang perpaduan rakyat Malaysia yang kita raikan pada hari ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sambutan Hari Malaysia pada malam ini merupakan kemuncak sambutan bulan kebangsaan yang telah pun saya lancarkan pada 28 bulan Julai yang lalu. Majlis ini diadakan dalam keadaan kita masih lagi berjuang memerangi wabak COVID-19. Beberapa kawasan di negara kita termasuk di Sabah mencatatkan peningkatan kes-kes baru COVID-19. Kes-kes ini menunjukkan bahawa perjuangan kita menentang COVID-19 masih belum berakhir. Justru kita semua mestilah sentiasa berwaspada untuk menghadapi ancaman wabak ini dengan sentiasa mengamalkan norma-norma baru kehidupan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada masa yang sama, tumpuan kerajaan pada ketika ini ialah untuk memulihkan sektor-sektor ekonomi negara yang terjejas akibat penularan wabak ini. Kerajaan telah pun mengambil langkah-langkah proaktif sejak dari awal dengan menyalurkan bantuan kepada semua golongan rakyat yang terjejas melalui pelbagai inisiatif
seperti pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara atau penjana dengan nilai keseluruhannya sebanyak RM295 bilion. Baru-baru ini Bank Negara Malaysia telah pun menyemak semula unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sekitar negatif 3.4% sehingga negatif 5.5% berikutan impak COVID-19 yang turut melanda ekonomi di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, ekonomi negara kita dijangka pulih pada tahun hadapan dengan unjuran pertumbuhan pada kadar 5.5% sehingga 8% yang dipacu oleh pertumbuhan ekonomi global dan domestik secara berterusan. Saya yakin usaha pemulihan ekonomi ini akan dipertingkatkan melalui Belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen pada bulan November nanti insya-Allah. Kerajaan Persekutuan juga sentiasa memberikan keutamaan kepada pembangunan Sabah dan Sarawak. Baru-baru ini saya telah pun mengumumkan pelan infrastruktur digital, iaitu jalinan digital negara ataupun jendela yang akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Inisiatif ini adalah selaras dengan komitmen Kerajaan Perikatan Nasional untuk memastikan tiada warga negara yang ketinggalan dalam mengecapi nikmat pembangunan. Ini termasuk penduduk di Sabah dan Sarawak yang kita ketahui sebahagian besarnya agak ketinggalan dari segi memperolehi akses kepada capaian internet berkelajuan tinggi. Pelan jendela adalah hasil kerjasama strategik antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan agensi-agensi berkaitan bersama dengan pihak penyedia perkhidmatan komunikasi utama. Pelan ini merangkumi penambahbaikan komunikasi digital negara secara berfasa. Fasa pertama telah pun bermula dengan usaha memperluaskan liputan jalur lebar mudah alih 4G daripada 91.8% kepada 96.9% di kawasan berpenduduk serta membolehkan 7.5 juta premis mendapat akses kepada jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabit. Rangkaian 3G juga akan ditamatkan secara berperingkat hingga akhir tahun 2021 bagi memantapkan rangkaian 4G serta memperkukuhkan asas bagi rangkaian 5G. Fasa kedua iaitu peralihan kepada rangkaian 5G akan menyusul selepas tamatnya fasa pertama. Pastinya penduduk Sabah dan Sarawak adalah antara yang bakal menerima manfaat daripada pelaksanaan pelan ini. Di Sabah, sebanyak 35 menara baru dan 1,048 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada akan dinaik taraf secara komersial bagi meningkatkan liputan 4G. Di Sarawak pula, sebanyak 49 menara baru dan 825 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada akan juga dinaikkan taraf secara komersial. Kerajaan Persekutuan akan terus memantau kemajuan pelaksanaan pelan ini secara yang menyeluruh. Saya yakin dengan adanya sokongan padu dan kerjasama erat antara kementerian, agensi yang berkaitan dan kerajaan negeri, pelan jendela ini pastinya akan mendatangkan banyak faedah kepada rakyat kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian,
Kerajaan Perikatan Nasional senantiasa komited untuk memastikan hak-hak bagi Sabah dan Sarawak seperti mana yang terkandung di dalam Perjanjian Malaysia 1963 terpelihara. Di peringkat awal, pembentukan Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional, saya telah pun mewujudkan satu portfolio khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri yang dipertanggungjawabkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ong Kili. Selain itu, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 9 September yang lalu telah bersetuju untuk menubuhkan Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 yang akan dipromosikan oleh saya sendiri sebagai Perdana Menteri. Majlis khas ini akan turut dianggotai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Menteri-Menteri Persekutuan dan ahli-ahli lain yang akan dilantik mengikut kesesuaian, kelayakan dan bidang kepakaran masing-masing. Majlis khas ini akan membincangkan isu-isu yang berkait dengan hak-hak Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Antaranya ialah kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu, hak negeri di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan, Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan Intergovernmental Committee Keselamatan Negeri dan Pendidikan. Majlis khas ini akan dibantu oleh jawatan kuasa sedia ada yang telah ditubuhkan di peringkat kementerian dan agensi persekutuan berdasarkan isu-isu yang berkaitan. Saya berharap agar penubuhan majlis khas ini akan dapat merungkaikan beberapa isu yang masih tertangguh berhubung hak dan kedudukan Sabah dan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 dan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Yang penting ialah usaha-usaha untuk membangun dan memajukan kedua-dua negeri ini dapat diteruskan dan dipertingkatkan lagi dengan kerjasama erat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Saya hendak menyatakan di sini, isu-isu yang dianggap sukar untuk diselesaikan boleh diselesaikan dengan baik apabila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sehaluan dan sehati sejiwa. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada Kerajaan Negeri Sarawak di bawah kepimpinan sahabat baik saya, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Bentun Abang Haji Oping, yang telah berunding dengan Petronas untuk mencapai kata sepakat mengenai urusan minyak dan gas serta cukai jualan ke atas produk petroleum di Sarawak ini. Alhamdulillah, isu ini telah berjaya diselesaikan dengan beberapa perincian yang sedang dibincang oleh kedua-dua pihak. Saya percaya apabila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sehaluan, yang untung ialah rakyat. Dan insya-Allah selepas ini rundingan dengan negeri Sabah akan kita mulakan selepas pilihan raya negeri Sabah selesai, insya-Allah. Selain itu, soal kedaulatan wilayah juga akan terus kita pertahankan tanpa sebarang kompromi. Saya ingin tegaskan bahawa Sabah dan Sarawak akan terus kekal berada di dalam Malaysia. Kerajaan persekutuan tidak akan tunduk kepada mana-mana desakan oleh pihak-pihak yang cuba untuk mempertikaikan kedaulatan negara kita ini. Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara dan agensi-agensi penguatkuasaan memikul tanggungjawab bersama untuk terus mempertingkatkan kawalan sempadan negara
bagi mengekang sebarang cubaan untuk menceroboh dan mengancam kedaulatan negara. Ini termasuk melaksanakan ops benteng dan meningkatkan penguasaan di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, semasa sambutan Hari Malaysia pada hari ini, saya menyeru saudara dan saudari sekalian agar menghayati dengan mendalam makna Hari Malaysia. Inilah adalah hari kita membulatkan tekad, memperkukuhkan azam dan membugarkan semangat perpaduan seluruh rakyat daripada semenanjung Sabah dan Sarawak yang bersatu hati sebagai sebuah bangsa yang berjaya dan dihormati. Jadikanlah tarikh 16 September ini sebagai titik pembaharuan semangat perpaduan kita demi untuk membentuk sebuah negara yang bersatu, makmur dan memaruah sejajar dengan matlamat wawasan kemakmuran bersama 2030. Perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan wilayah inilah yang menjadi tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Oleh itu, perkukuhkanlah perpaduan, pupuk kerjasama yang lebih erat dan tingkatkan integrasi. InsyaAllah, dengan semangat perpaduan kaum dan integrasi nasional yang jitu, Malaysia yang kita cintai dan tumpahkan sepenuh taat setia ini akan terus berada di landasan yang kokoh untuk menempa lebih banyak kejayaan pada masa yang akan datang. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia walau di mana jua anda berada. Sama-samalah kita berdoa semoga negara kita yang bertuah ini sentiasa dilimpahi rahmat keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran yang berkekalan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan pada semua pihak yang terlibat menjayakan pengajuran sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Syabas dan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi pada Tuan Yang Terutama Tun dan Tuan Puan yang dapat sama-sama hadir untuk meraihkan majlis yang amat penting dan bersejarah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.